Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan cara-cara untuk merekod dokumen sumber ke dalam jurnal am dan seterusnya kita membuat pengeposan ke ledger. Jadi kita lihat contoh satu. Fungsi pertama jurnal am ialah untuk merekod catatan pembukaan ataupun kita juga panggil sebagai catatan permulaan. Dokumen di bawah diperoleh daripada kedai Teknis Sam. Memo. Memo merupakan dokumen dalaman. Yang hanya digunakan untuk urusan dalaman perniagaan saja, tidak melibatkan dengan pihak luaran. Jadi dalam memo kita ada alamat, kita ada tarikh, dan dalam memo tersebut tertulis perniagaan mempunyai baki aset seperti berikut: tunai di bank 10,000, perabot 3,500, alatan pejabat 4,000 dan inventory RM5,000. Memo yang sama juga kita boleh buat dalam bentuk pernyataan. Jadi mungkin dalam seperti yang kotak di bawah itu, perniagaan mempunyai baki aset yang terdiri daripada tunai di bank RM10,000, perabot RM3,500, alatan pejabat RM4,000 dan inventory RM5,000. Ini dalam bentuk dokumen dan pernyataan urus niaga yang sama. Rekodkan urus niaga di atas dalam jurnal am. Jadi kita maklum dalam dokumen memo kita yang ada semuanya adalah aset sahaja, itu item sebelah debit. Jadi apakah item yang berada di sebelah kredit? Dalam persamaan perakaunan kita ada aset sama dengan liability tambah dengan equity pemilik. Jumlah keempat aset dalam memo itu adalah 22,500. Kita tidak ada liability dalam senarai memo itu, bermaksud angka pengimbang dalam persamaan kali ini adalah modal yang juga sebanyak RM22,500. Jadi kita akan rekod dalam catatan buku jurnal am. Kita akan mulakan dengan catatan debit dahulu dan diikuti dengan catatan kredit. Debit kita akan rapatkan ke tepi margin dan catatan kredit kita akan jarakkan sedikit. Tapi sebelum tu kita akan masukkan dulu tarikh, iaitu Januari 1. Kita salin balik butiran tunai di bank, kita masukkan sebagai bank. Angka masukkan di kolom debit. Kemudian kita ada perabot, masukkan di sebelah debit juga 2,500. Kita ada alatan pejabat RM4,000 dan juga inventory RM5,000. Jadi catatan kredit adalah modal, kita jarakkan sedikit dan berjumlah sebanyak 22,500. Jadi kita boleh buat jumlah sebab ni ada banyak catatan, kita boleh buat jumlah di bawah 22,500 di sebelah debit dan di sebelah kredit. Kemudian kita masukkan keterangan ringkas. Baki, aset dan liability pada tarikh ini. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah kita nak mencatat dalam ledger. Kita tak perlu lagi rujuk kepada dokumen. Dalam jurnal am, butiran ada 5. Jadi itu semua akan menjadi nama akaun ledger. Kita perlu buka 5 ledger seperti yang tertera di bawah ini. Akaun bank, akaun perabot, akaun alatan pejabat, inventory dan juga akaun modal. Jadi kita akan masukkan semula mengikut kedudukan di dalam jurnal am. Item sebelah debit kita akan catat sebelah debit ledger. Item sebelah kredit kita akan catat sebelah kredit ledger. Jadi untuk bank, mula-mula sekali bank, item sebelah debit, masukkan tarikh dulu Januari
angka sebelah debit RM10,000. Apakah butiran yang kita perlu tulis? Memandangkan dalam dokumen ini adalah dokumen untuk kita memulakan catatan pembukaan, jadi kita akan catat butiran itu sebagai baki BB. Semua ledger butirannya akan menjadi baki BB. Okey, perabot Januari 1 baki BB 3,500. Altam jabat Januari 1 baki BB RM4,000. Kemudian untuk inventory tarikh Januari 1 baki BB RM5,000. Dan akaun modal catatan di sebelah kredit Januari 1 baki BB RM22,500. Itulah catatan permulaan ataupun catatan pembukaan daripada dokumen memo ataupun penyertaan urus niaga ke dalam jurnal am, dan juga bagaimana kita mengepus catatan jurnal am tersebut ke dalam ledger. Menyambung dengan contoh 2, fungsi berikutnya untuk jurnal am ialah merekod belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Jadi kita lihat dokumen di bawah diperoleh daripada kedai Tenis Sam. Okey, invoice, kita ulang kaji sedikit apakah fungsi invoice. Invoice kita keluarkan ataupun kita terima apabila berlaku urus niaga jualan ataupun belian secara kredit. Jadi belian dan jualan itu bergantung kepada dokumen itu sama ada kita yang keluarkan atau kita yang terima. Okey, bagaimana kita nak memahami dokumen invoice? Nama yang tertera di atas adalah nama penjual, manakala nama di bawah adalah nama pembeli. Jadi untuk dokumen invoice yang pertama ini bagi kedai Tenis Sam, bermaksud kedai Tenis Sam membuat pembelian secara kredit. Jadi apakah yang dibeli oleh kedai Tenis Sam terlihat pada butiran. Kedai Tenis Sam membeli meja pejabat dan juga rak pameran. Okay, kuantiti dan harga dan jumlah seperti yang tertera. Kita ada tolak diskaun niaga 5%, jumlah bersih RM950. Jadi angka yang akan direkod dalam jurnal am adalah RM950. Okay, jadi yang kamu maklum, jurnal am memerlukan kamu mengetahui catatan yang akan didebitkan dan yang akan dikreditkan. Jadi untuk memudahkan kita faham, kita boleh gunakan konsep sistem catatan bergu. Kedai Tenis Sam membeli meja pejabat dan rak pameran. Jadi kita boleh faham ini sebagai perabot. Di dalam soalan ini perabot bertambah. Dan catatan bergunya adalah deko pejabat Lisa. Ini adalah akaun belum bayar, tapi ini adalah akaun belum bayar bukan dagangan kerana ia wujud bukan daripada pembelian barang niaga tetapi wujud daripada pembelian aset bukan semasa. Dia masih lagi akaun belum bayar tapi kita panggil sebagai akaun belum bayar bukan dagangan. Jadi hutang kita kepada akaun belum bayar juga bertambah. Jadi perabot adalah aset. Aset bertambah dan juga liability bertambah. Sistem catatan bergu, apabila aset bertambah kita akan debitkan, manakala apabila liability bertambah kita akan kreditkan.
Okay, sebelum kita lihat journal am, kita lihat catatan yang sama dalam bentuk penyertaan seperti yang tertera dalam kotak di bawah. Januari 3, membeli perabot secara kredit daripada kedai dekor pejabat Lisa pada harga senarai RM1,000. Okay, harga senarai ini bermaksud harga sebelum diskaun. Okay, ini bermaksud harga sebelum diskaun kurang diskaun harga sebanyak 5%. Jadi kalau soalan dalam bentuk ayat begini, kamu perlu mengira sendiri jumlah bersih sebanyak RM950 tersebut. Baik, kita lihat catatan dalam journal am untuk dokumen invoice yang pertama ni. Di sini kita lihat tadi berlaku pertambahan dalam perabot dan juga berlaku pertambahan dalam liability. Kita masukkan tarikh Januari 3. Jadi kita debitkan perabot sebanyak nilai bersihnya RM950 dan kita kreditkan dekor pejabat Lisa dengan angka yang sama RM950. Dan kita tulis keterangan ringkas membeli perabot secara kredit. Okay, ini adalah jawapan journal am yang pertama. Kita lihat dokumen invoice yang kedua. Dalam invoice yang kedua, nama kedai Tani Sam di atas. Jadi di sini kedai Tani Sam sebagai penjual, manakala Aisyah Enterprise ni adalah pihak pembeli. Ini di sini bermaksud kedai Tani Sam membuat jualan secara kredit kepada Aisyah Enterprise. Lihat apakah yang dijual. Dijualnya adalah pencetak. Pencetak bukanlah inventory barang niaga untuk kedai Tani Sam. Ini adalah aset bukan semasa terpakai yang dijual oleh kedai Tani Sam. Nilai bersihnya adalah RM400. Urus niaga yang sama dalam bentuk ayat boleh ditulis seperti berikut. Menjual sebuah pencetak terpakai kepada Aisyah Enterprise secara kredit bernilai RM400. Jadi kita lihat apakah kesan debit dan kredit untuk dokumen invoice yang kedua ini. Kedai Tani Sam menjual pencetak. Jadi yang pertama sekali, pencetak adalah aset. Okay, saya tuliskan di bawah ni. Pencetak adalah aset. Aset dijual bermaksud aset akan berkurang. Aisyah Enterprise ni adalah pelanggan yang membeli secara kredit. Ini adalah akaun belum terima, bukan dagangan jugalah. Dia juga adalah aset. Aset akaun belum terima kita bertambah. Di sini melibatkan kesan pada dua aset. Aset yang bertambah kita akan debitkan, aset yang berkurang kita akan kreditkan. Kita catat dalam buku journal am. Tarikh Januari 25. Jadi nak debit siapa? Kita akan debitkan nama ABT iaitu Aisyah Enterprise sebanyak RM400. Dan kita akan kreditkan akaun yang sesuai adalah akaun alatan pejabat untuk mewakili pencetak itu. Dan kita tuliskan keterangan ringkas. Menjual pencetak terpakai secara kredit. Okay, itulah catatan dalam journal am.
untuk invoice yang kedua. Sekarang terlihat pengepusan Journal Arm ke dalam ledger. Seperti contoh satu tadi, kita ada dua urus niaga. Urus niaga yang pertama ada 2 akaun, urus niaga yang kedua ada 2 akaun. Jadi saya ada buat ruangan jawapan untuk keempat-empat ledger. Kita boleh lihat di bawah tu kita kena buka semula akaun perabot, akaun dekor pejabat Lisa, Aisyah Enterprise dan juga alatan pejabat. Okay, dalam akaun perabot kita dah ada baki 3,500 daripada contoh satu tadi. Jadi sekarang kita pindah masuk catatan yang baru ini. 3 hari bulan akan didebitkan dalam akaun perabot sebanyak 950. Manakala dalam akaun dekor pejabat Lisa, tengok dalam Journal Arm dia berada sebelah kredit. Jadi kita tulis tarikh sebelah kredit, Januari 3, letakkan angka di sebelah kredit 950. Okey, bagaimana pula dengan butiran? Butiran dalam ledger kita akan tulis nama akaun yang menjadi bergu kepada satu sama lain. Di dalam akaun perabot kita akan tulis di ruang butir sebagai butirannya ialah dekor pejabat Lisa. Manakala dalam akaun dekor pejabat Lisa kita akan tulis butirannya adalah perabot. Itu adalah pindah catat urus niaga Januari 3 ke dalam ledger. Kita lihat pula urus niaga yang kedua Januari 25, akaun Aisyah Enterprise didebitkan. Kita masukkan tarikh Januari 25, RM400. Akaun alatan pejabat dah ada baki sebelum ini RM4,000 di sebelah debit. Dalam Journal Arm yang baru ini catatan dibuat di sebelah kredit. Jadi kita catat di sebelah kredit Januari 25 RM400. Okay, butiran macam catatan yang pertama tadi, kita akan masukkan nama ledger yang menjadi bergu kepada akaun ledger tersebut. Jadi dalam akaun Aisyah Enterprise kita tuliskan butirannya sebagai alatan pejabat. Manakala dalam akaun alatan pejabat kita letak butirannya sebagai Aisyah Enterprise. Okey, itulah contoh merekod urus niaga belian atau penjualan aset bukan semasa secara kredit ke dalam Journal Arm beserta dengan pindah catat ke dalam ledger. Kita sambung dengan contoh 3. Fungsi Journal Arm yang berikutnya ialah merekodkan ambilan barang niaga dan juga merekodkan ambilan aset bukan semasa. Jadi kita teruskan dengan dokumen daripada kedai Tenis Sam. Terlihat memo yang bertarikh 14 Januari. Pemilik mengambil 10 balang bola tenis bernilai RM20 seunit untuk didermakan kepada Kelab Tenis Putra. Okay, di sini kamu lihat dari segi jumlah, of course kita ambil RM20 kali 10, dari segi jumlah adalah RM200. Tapi yang penting di sini adalah apakah yang diambil. Pemilik mengambil bola tenis. Di bola tenis ini adalah inventory bagi perniagaan kedai tenis dan juga apakah tujuan ambilan itu dibuat. Pemilik mengambil bola tenis tersebut untuk didermakan. Jadi ini adalah untuk kegunaan derma, bukannya kegunaan peribadi. Maka yang ini kita tidak akan rekodkan sebagai ambilan, kita akan iktiraf ia sebagai belanja derma. Okay, jadi dari segi kesan debit dan kredit, derma kita anggap sebagai belanja. Jadi belanja derma bertambah. Kemudian apabila kita mengambil inventory, kita akan rekodkan dalam akaun belian. Bila kita ambil inventory, kita akan rekodkan dalam akaun belian. Belian adalah belanja, tapi sekarang ni belian akan berkurang. Kita akan lihat konsep catatan bergu. Apabila belanja bertambah, belanja akan didebitkan. Apabila belanja berkurang, belanja akan dikreditkan. Okay, sebelum kita lihat catatan dalam Journal Arm, kita lihat
penyertaan urus niaga yang sama. Jika dokumen itu ditunjukkan dalam bentuk ayat, mungkin ayatnya berbunyi, pemilik mengambil barang niaga bernilai RM200 untuk didermakan kepada kelab tenis putra. Kita ayat di bawah ni dia terus sebut hanya sebagai barang niaga saja. Dalam memo tu saya sengaja buat lain sikit, iaitu dia mengambil bola tenis. Okay, kita lihat catatan dalam jurnal. Okay, tarikh Januari 14. Kita sebut tadi, kita ambilan untuk tujuan derma. Jadi kita akan rekod dalam akaun derma. So kita akan debitkan derma sebanyak RM200. Dan disebabkan kita mengambil barang niaga, kita akan kreditkan akaun belian sebanyak RM200. Jadi kemudian kita akan tuliskan keterangan ringkas. Kita boleh salin balik ayat dalam memo ataupun dalam ayat penyertaan di bawah. Ambil barang niaga untuk didermakan. Kita boleh buat tekat tulah ayat dah, okay? Yang tu yang pertama, Januari 14. Kita lihat pula memo yang kedua, bertarikh 20 Januari. Pemilik mengambil sebuah komputer tablet perniagaan. Okay, pemilik mengambil sebuah komputer tablet perniagaan bernilai RM300 untuk kegunaan anak. Jadi yang kedua ni baru kita lihat, ia adalah untuk tujuan peribadi. Maka yang ini kita akan rekodkan sebagai ambilan. Okay, dari segi kesan catatan, komputer tablet kita akan rekodkan dalam akaun alatan pejabat. Maka apabila pemilik mengambil komputer tersebut, maka alatan pejabat maksudnya dia hanya berkurang. Ini bila aset berkurang, akaun alatan pejabat kita akan rekod sebelah kredit. Pada masa yang sama, ambilan bertambah. Ambilan adalah catatan kontra kepada ikuti pemilik. Jadi penambahan ambilan akan direkodkan di sebelah debit. Di sana kita lihat catatan urus niaga dalam bentuk ayat di bawah. Pemilik telah mengambil sebuah komputer tablet perniagaan bernilai RM300 untuk kegunaan anaknya. Okey, sama lah maksudnya. Cuma kamu kena faham kalau bentuk memo dan juga kalau bentuk ayat penyertaan, cara merekodnya adalah sama sahaja. Jadi kita lihat tarikhnya 27 Januari. Kita akan debitkan ambilan sebanyak RM300 nilai alatan pejabat tersebut, dan kita akan kreditkan akaun alatan pejabat RM300. Dan kita catatkan keterangan ringkas. Kita boleh ambil balik ayat dalam memo ataupun ayat dalam penyertaan urus niaga. Ambilan komputer untuk kegunaan anak. Itulah catatan dalam jurnal AM untuk dua urus niaga, ambilan barang niaga dan ambilan aset bukan semasa. Di sekarang kita lihat pengeposan ke dalam ledger. Seperti yang kamu maklum dalam dua contoh sebelum ini, butiran dalam jurnal itu akan menjadi nama akaun ledger. Jadi saya dah buat format akaun ledger ada 4, iaitu akaun derma, belian, ambilan dan alatan pejabat. Jadi kita pindah catat macam biasa. Untuk derma akan didebitkan Januari 14, angka masuk sebelah debit. Untuk akaun belian akan rekod sebelah kredit. Januari 14, akaun dikreditkan. Butiran kita akan tulis nama akaun yang menjadi bergu. Itu akaun derma kita akan catat belian sebagai butirannya, dan akaun belian kita akan catat derma sebagai
butirannya. Okay, kemudian akaun ambilan Januari 27 dalam jurnal am catat di sebelah debit. Jadi Januari 27 angka 300 debitkan akaun ambilan. Kemudian kita lihat dalam akaun alatan pejabat telah pun ada catatan sebelum ini, itu baki awal dan penjualan kepada Aisyah Enterprise daripada contoh 2. Jadi kita sambung catatan di sebelah kredit Januari 27 RM300. Butiran macam biasa kita catat nama bergu. Jadi di dalam ledger ambilan kita akan catat sebagai alatan pejabat, dan dalam akaun alatan pejabat kita catatkan ambilan sebagai butirannya. Okey, jadi itulah dia jawapan catatan merekod ambilan barang niaga dan aset bukan semasa ke dalam jurnal am dan seterusnya pindah catat ke dalam ledger. Menyambung dengan contoh 4, iaitu contoh terakhir untuk video kali ini, iaitu fungsi jurnal am untuk merekod modal tambahan oleh pemilik jika modal tersebut terdiri daripada selain tunai ataupun bank. Okey, sekali lagi kita lihat memo perniagaan kedai stem ini. Okey, dalam memo tercatat pemilik membawa masuk penghawa dingin. Jadi dia membawa masuk aset penghawa dingin milik peribadi, mungkin yang dibawa daripada rumahnya sendiri, ke dalam perniagaan bernilai 1,500. Jadi kita kena kelaskan kepada akaun-akaun yang bersesuaian. Penghawa dingin kita boleh kelaskan sebagai lengkapan. Jadi di sini kita lihat lengkapan pejabat bertambah. Manakala apabila aset tersebut asalnya milik peribadi dibawa masuk ke dalam perniagaan, maka kita lihat ini sebagai penambahan kepada modal pemilik. Mengikut sistem catatan bergu, apabila lengkapan iaitu aset bertambah, kita akan catat sebelah debit. Manakala apabila modal bertambah, mengikut sistem catatan bergu, kita akan rekod ke sebelah kredit. Okay, jadi samalah kalau kamu lihat ayat dalam bentuk penyertaan, cara merekodnya adalah sama sahaja. Kita terus pergi ke catatan jurnal am. Tarikh berlaku pada Januari 6. Kita akan debitkan akaun lengkapan sebanyak 1,500 dan kita akan kreditkan akaun modal kita 1,500 dan kita catatkan keterangan ringkas. Membawa masuk penghawa dingin ke dalam perniagaan. Baik, sekarang kita pindah catat ke dalam ledger seperti contoh-contoh yang lepas. Kita rujuk akaun mana yang akan didebitkan dan yang mana akan dikreditkan. Lengkapan dalam jurnal am didebitkan, kita masukkan 1,500 akaun lengkapan ke sebelah debit, dan akaun modal sebelum ni dah ada baki awal 22,500, kita cuma tambah catatan 6 hari bulan, catatan di sebelah kredit. Dari segi butiran seperti sebelum ini, dalam akaun lengkapan kita catatkan akaun bergunya iaitu modal, dan dalam akaun modal kita catatkan butirannya adalah lengkapan. Okey, maka itulah cara kita merekod modal tambahan selain tunai dan bank dalam jurnal am dan juga pindah catat ke dalam ledger. Okay, juga harap kamu boleh ikut penerangan cikgu dan cuba buat soalan ini sendiri, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.